Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, berkaitan dengan pilihan negeri Sabah, semakin banyak yang mulai memberikan pandangan, mulai bercakap. Di samping pilihan negeri 17 Sabah yang diadakan pada tahun ini, pada tahun 2025 semakin hangat, semakin terasa bahangnya. Setelah beberapa gabungan yang sah akan bekerja sama, parti yang sah akan bekerja sama. Antaranya PHBN sah bekerja sama bagi PRN Sabah kali ini. Akhirnya, daripada kepimpinan Perikatan Nasional PAS telah membuat kenyataan berhasrat untuk bertanding pada PRN Sabah kali ini. So, ada pertanyaan. Kalau PN mahu bertanding, PAS mahu bertanding di dalam PRN kali ini, menggunakan logo PN, adakah mereka mampu untuk menang at least satu kerusi? Ataupun mereka sebenarnya mempunyai niat untuk bekerja sama dengan GRS? Satu artikel daripada FMT, PAS kacau daun. Sukar menang kerusi pertama di Sabah, kata penganalisis. Makna kata penolakan ataupun penerimaan PAS di Sabah adalah sangat-sangat terhad. Lee Kwok Tiong berkata, pembabitan PAS pada PRN Sabah mampu menentukan kemenangan memihak kepada siapa kerana memecahkan undi. PAS mungkin sukar menang kerusi pertamanya menerusi pilihan raya di Sabah, kata penganalisis, yang namun menjangkakannya berpotensi menjadi pengacau daun pada PRN. Lee Kwok Tiong dari UMS mengakui perkembangan PAS yang dilihat mula menerima sokongan, terutama di kalangan komuniti Islam di Sabah, tetapi masih belum mencukupi. Barangkali masih sukar untuk mereka memenangi sebarang kerusi pada pilihan raya terdekat ini, tetapi mereka akan menjadi pesaing. Namun penglibatan mereka dalam PRN Sabah mampu menentukan kemenangan memihak kepada siapa kerana memecahkan undi. PAS mengesahkan akan bertanding di sekurang-kurangnya 6 daripada 73 kerusi DUN Sabah pada PRN dengan kemungkinan menggunakan logo Parti Gabungan Bersama PN. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim berkata pihaknya turut meneroka ruang kerjasama politik dengan parti tempatan, termasuk GRS. Adakah PAS boleh bergabung dengan GRS ataupun mana-mana parti tempatan yang lain? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Pesuruhjaya PAS Sabah Ali Akbar Gulasan berkata, kepimpinan Ketua Menteri Haji Jinor yang cemerlang menjadikan PAS terbuka mendukung GRS menjelang pilihan raya negeri. Ali Akbar antara 6 adun dilantik Kerajaan Sabah pada PRN 2020. Untuk rekod, PAS tidak bertanding pada PRN 2020. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, pemilihan PKR, jawatan nombor 2 parti yang menjadi hangat di media sosial. Penyokong Nurul Izzah, penyokong Rafizi Ramli, peminat penggemar parti PKR. Akhirnya banyak pandangan, banyak respon yang kita terima. Mereka mahu Nurul Izzah menang, ada yang mahu Rafizi Ramli menang. Sampai ada yang mengecam beberapa kenyataan Rafizi Ramli. Beliau pernah membuat kenyataan mahu melepaskan jawatan Menteri Ekonomi. Ada pula yang menimbulkan persoalan. Adakah sekiranya Rafizi kalah, beliau akan keluar PKR? Ataupun adakah dengan beberapa kenyataan Rafizi sebelum ini yang dikatakan menyindir Nurul Izzah boleh menyebabkan beliau dipecat daripada parti? Nah, itu semua menjadi pertanyaan.
Tapi satu pengakuan Rafizi yang mengejutkan, yang menggemparkan seluruh kepimpinan PKR. Menurut Rafizi Ramli, ini pertandingan atas padang tak sama rata, kata Rafizi Ramli. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mendakwa pertembungan antaranya dengan Nurul Izzah Anwar bagi merebut jawatan timbalan Presiden PKR berlaku di atas padang yang tidak sama rata. Penyandang kerusi timbalan Presiden PKR itu mendakwa dia bertembung Nurul Izzah dalam keadaan segalanya disusun bagi memenangkan anak kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu. Katanya titik persamaan antaranya dengan PKR Sarawak ketika ini ialah masuk bertanding pasti kalah. Isyarat itu telah jelas. Keseluruhan parti telah digerakkan agar saya kalah dengan Nurul Izzah. Memang jelaslah tak ada masalah. Nah, ini satu kenyataan Rafizi yang sangat besar yang boleh menimbulkan pertanyaan kepada viewers dan subscriber di dalam channel ini dan seluruh netizen dan seluruh penyokong PKR. Kalaulah apa yang Rafizi katakan ini benar, bahwa pertandingan di atas padang yang tidak sama rata, yaitu Nurul Izzah, telah dirancang untuk menjadi pemenang. Kalaulah benar apa yang Rafizi kata ini, adakah sebenarnya Rafizi coba mengecam partinya sendiri ataupun kepimpinan PKR yang coba untuk menyusun Nurul Izzah supaya menang bagi jawatan nombor 2 parti? Nah, saudara-saudara, yang menjadi perkara paling menakutkan adalah sekiranya ini menjadi kenyataan Rafizi ini benar ataupun tidak benar, adakah ini boleh menimbulkan isu di antara Rafizi dan parti PKR sendiri. Sebelum ini Rafizi menyatakan kesediaan untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi jika gagal mempertahankan jawatannya dalam pemilihan PKR kali ini. Mengakui dia sebenarnya agak lega dengan kemungkinan itu, Menteri Ekonomi itu berkata dia akan mempunyai lebih banyak masa dan lebih bebas bersuara dalam pelbagai isu. Sementara itu Rafizi berkata keputusan bertanding dalam pemilihan kali ini adalah berani mati. Dalam keadaan dia tahu akan kalah berdepan Nurul Izzah. Malah katanya kenyataan pemimpin PKR yang secara terbuka menyatakan sokongan kepada Nurul Izzah sebelum ini adalah bertujuan melemahkannya supaya dia menarik diri daripada menyertai pertandingan itu. Namun kata Rafizi, dia seorang yang keras kepala dan tidak akan beri kemenangan percuma kepada lawannya. Saya ingat awal itu isyarat yang digerakkan supaya saya, kononnya, patah hati. Tak apalah, saya tak bertanding, jadi Nurul Izzah menang tanpa bertanding. Jadi masalah kerana saya keras kepala. Nah, persoalan seterusnya pula, kalaulah selepas ini Rafizi merajuk. Nah, kalau benar Nurul Izzah memang disusun untuk menang jawatan nombor 2 parti, kalaulah Rafizi Ramli letak jawatan sebagai Menteri Ekonomi, pertama, adakah Nurul Izzah otomatis akan memegang platform Kementerian Ekonomi? Dan kedua, kemanakah hala tuju Rafizi kalau benarlah Rafizi kalah, letak jawatan bukan saja sebagai Menteri Ekonomi, tetapi di dalam PKR juga? Adakah Rafizi Ramli akan keluar parti dan menyokong mana-mana parti di dalam pembangkang hari ini? Ataupun mungkin Rafizi akan bergabung dengan mana-mana pemimpin yang hebat di luar sana. KJ, ada Syed Saddiq, ada Syahril Hamdan. Saudara-saudara, apa komen Anda?